Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Profesor Insinyur Datuk Dr. Othman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fuad bin Mat Jali, Timbalan Dekan Pasca Siswazah dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Tuan Haji Musa Zainal Abidin Othman, Timbalan Pendaftar Jabatan Perkhidmatan Pelajar, Pengetua-pengetua Kolej Kediaman, Pegawai-pegawai dan kaki tangan UKM, Ahli Jawatan Kuasa dan Urus Setia Program Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara 2013, Fasilitator Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara dan Mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Seminar Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara 2013. Saya Nur Azli bin Ahmad dan saya Atifah Ain Alang. Seterusnya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Dewan yang mulia ini sempena program Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara Universiti Kebangsaan Malaysia peringkat Kolej-Kolej Kediaman bagi tahun 2013. Baiklah, bagi memberkati majlis pada malam ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Arif Ayub untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta setiap sesuatu yang ada di antara keduanya. Hanya kepadamu kami bersyukur atas segala rahmat dan rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri program Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara Universiti Kebangsaan Malaysia peringkat Kolej-Kolej Kediaman. Ya Allah, berkati dan rahmatilah majlis kami pada malam ini. Engkau ampunilah dosa-dosa kami sama ada sebelum, semasa atau selepas majlis ini, sama ada yang nyata mahupun yang tersembunyi. Sesungguhnya tiada suatu pun yang lebih berharga selain dari mendapat keampunanmu. Ya Allah, rahmatilah pentadbiran Universiti Kebangsaan Malaysia serta seluruh para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami dapat mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara kami sepanjang zaman. Lindungilah negara kami dari sebarang kacau bilau dan ketidakstabilan yang boleh menghancurkan masa depan negara kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Arif Ayub atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, program Mahasiswa Penggerak Transformasi Negara ini lahir hasil daripada inisiatif pihak Universiti Kebangsaan Malaysia bagi memperkasakan mahasiswa dalam ruang lingkup peranan dan fungsi memartabatkan agenda transformasi negara pada peringkat UKM.
Program ini merupakan rentetan daripada program-program transformasi peringkat kebangsaan yang telah dijalankan hampir di seluruh negeri di Malaysia yang bukan beragendakan kepada politik tetapi mahu menfokuskan kepada perancangan dan usaha kerajaan dalam membangunkan negara. Tanpa melengahkan masa, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Insinyur Datuk Dr. Othman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia bagi menyampaikan ucapan alu-aluannya. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad bin Mat Jali, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Tuan Haji Musa Zainal Abidin Osman, Timbalan Pendaftar Jabatan Perkhidmatan Pelajar atau JPPEL, pengetua-pengetua Kolej Kediaman, pegawai-pegawai dan kaki tangan UKM, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya maka dapat kita sekali lagi bersama-sama berkumpul pada malam ini bagi menjayakan program seminar mahasiswa penggerak transformasi negara. Dalam beberapa majlis jamuan makan malam kolej yang saya berpeluang berucap, saya ada menerangkan tujuan dan fungsi majlis ini diadakan dan alhamdulillah pada malam ini kita merealisasikan program ini dengan sasaran pertamanya adalah pelajar-pelajar tahun 1 dan akan diikuti dengan kumpulan sasar yang lain yang akan diadakan. Untuk makluman bagi Tan Sri, saya telah menghadiri hampir ke semua jamuan majlis makan malam kolej. Tinggal lagi 2, malam esok Kolej Pendeta Zakbar dan malam seterusnya Kolej Burhanuddin Hilmi, penutup majlis jamuan makan kolej. Dan dalam majlis tersebut ada saya nyatakan mengapa kita perlu mengadakan program ini. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, Universiti Kebangsaan Malaysia baru saja menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-43. Sepanjang tempoh masa itu, pelbagai usaha telah dilakukan dan sedang dilakukan ke arah meningkatkan kecemerlangan untuk menjadikan UKM sebagai sebuah universiti terkemuka dunia. Warga UKM sekaliannya perlu bersama-sama sederap menjayakan pelan transformasi yang dirangka dan melakukan penambahbaikan berterusan terhadap bisnes utama termasuk perkhidmatan dan pengurusan universiti secara keseluruhannya. Kalau boleh saya rumuskan, kedudukan dan pencapaian universiti adalah diukur berasaskan kepada 3R, iaitu sama ada mereka yang pertamanya kekal relevan, yang keduanya being referred ataupun dirujuk, dan respected, dihormati. Ukuran 3R ini pula mestilah berlaku pada kesemua 3 peringkat, iaitu di peringkat kebangsaan, nasional, serantau, regional dan juga global. Ukuran ini diasaskan kepada hubungan dan peranan setiap universiti termasuklah UKM dengan semua pemegang taruhnya, iaitu kerajaan, pelajar, industri dan masyarakat, di mana setiap pemegang taruh akan menjadi pemangkin kepada hala tuju dan jatuh berdirinya varsiti sama ada ia kekal relevan, terus dirujuk dan terus dihormati. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kerangka peranan dan manifestasi kerja universiti pada hari ini bukan lagi semata-mata sebagai sebuah menara gading dan gedung ilmu, tetapi ia juga sepatutnya dan semestinya lah menjadi medan penjana tenaga modal insan yang dinamik, progresif, sentiasa membangun dan maju. Bagi menjayakan hasrat itu, gagasan ke arah melestarikan peranan warga kampus, terutama pelajar-pelajar, iaitu anak muda pembentuk masa hadapan, harus diterjemah dalam paradigma inklusif yang lebih bersifat global. Sesuai dengan hasil transformasi kita, iaitu transformasi UKM, untuk menghasilkan graduan kompeten yang berpandangan global, antara lain. Abad ke-21 merupakan abad yang mencabar. Jati diri mahasiswa mestilah
diperkasakan dengan adunan nilai dan ciri masyarakat murni yang bersifat luhur dan jujur. Kemandirian pelajar sebagai aset penting universiti haruslah dipupuk dengan kematangan dan moraliti yang tinggi. Oleh yang demikian, adalah penting pelajar berusaha untuk mencerap peranan dan fungsi mereka yang kalau boleh saya senaraikan antara lain, pertamanya sebagai penyedar dan penyebar kesedaran nasional. Yang keduanya, menjadi ejen penyelesai kepada isu dan cabaran semasa dan masa hadapan. Menjadi simbol pengukuhan jati diri nasional, berperanan dalam aktiviti yang berimpak tinggi di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa, mendasari penyatuan dan pembangunan komuniti dan seterusnya berdaya meneroka keunggulan ilmu. Dalam usaha memertabatkan ekosistem kegemilangan ilmu, perlu diingatkan bahawa UKM sebagai medan dan ruang untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan, iaitu antara lain UKM sebagai obor perjuangan kebangsaan. UKM juga berperanan menggilap potensi untuk kemakmuran negara dan seterusnya memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk kesejahteraan masyarakat serta kepimpinan dan pengurusan bakat komuniti berilmu. Para pelajar yang dikasihi, usaha transformasi berperanan memperkukuh integriti pelajar. Jika persoalan integriti diambil pendekatan secara holistik yang turut mencakupi hal-hal berkaitan agama atau persekitaran budaya, kita boleh membina satu kekuatan dalam masyarakat yang beridentiti dan mempunyai jati diri yang tinggi. Proses transformasi memerlukan penglibatan semua pihak selaku pemegang taruh. Dalam konteks pelajar, ia mesti dijayakan dengan adunan kesungguhan dan keilmuan. Program pada malam ini antara lain merupakan program gerak mula untuk kita mendapatkan gambaran serta maklum balas sejauh mana pelajar-pelajar bersama dalam pengurusan, dalam melaksanakan pelan-pelan serta inisiatif transformasi UKM yang telah kita gariskan. Semoga usaha-usaha ini akan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada para pelajar sekalian, dan apabila diminta untuk memberikan pandangan serta cadangan-cadangan, saya harap tidak ada perasaan reserve untuk kita memberikan cadangan. Ianya adalah satu medan yang kita buka secara terbukanya, maknanya seluas-luasnya kepada para pelajar untuk memberikan apa jua pandangan dan juga cadangan kepada pihak pengurusan universiti. Bagi memberikan penerangan yang lebih tepat dan jelas mengenai peranan yang perlu dimainkan oleh warga UKM dalam menjayakan transformasi, baik transformasi UKM maupun transformasi negara, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Seri Dr. Sharifah Hapsah Said Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM, untuk menyampaikan ucap utama beliau bertajuk UKM Menjulang Transformasi Negara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar pun? That's much better. Yang dihormati Timbalan Naib Chancellor Prof. Datuk Dr. Osman, Prof. Madya Dr. Muhammad Fuad, Timbalan Dekan FSSK dan juga seorang yang membantu kita dalam program transformasi yang baru dilakukan dan akan terus menjadi fasilitator, Tuan Haji Musa. Mana dia, tak tahu Tuan Haji Musa? Kat depan. Timbalan pendaftar, pengetua-pengetua college dan pegawai-pegawai kanan yang ada lain serta semua pelajar. Saya ucapkan selamat datanglah kepada program ni. Saya telah diberi sampai 3 topik. Saya tengok di luar ni sederap melangkah ke pesada transformasi. Dalam ni memartabat jati diri, merealisasi keunggulan varsity. Malam ni dia orang telefon tanya saya kata UKM menjulang transformasi negara lah. Tapi semuanya agak-agak samalah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ini adalah program mahasiswa penggerak transformasi. Dan kita melakukan melalui kolej-kolej. Dan untuk mengiktiraf kolej, pelajar-pelajar yang telah datang mewakili kolej, saya nak minta lah, saya iktiraf ni. Saya nak tengok mana dia orang ada. Saya mula dengan depan Chancellery,
Dato' On, sila bangun. Clap. Clap for them. Ramai. Very good. Neighbor dia, College Tun Hussein On. Ni pakai uniform. Lepas tu kita pusing. College Aminuddin Baki. Tak, dia orang ni ada ramai kriket. Tak pergi tengok kriket ke? Lepas tu College bukan Burhan, Ungku Omar. Okey, ya boleh tengok siapa menang nanti kan? College Burhanuddin Helmi. Bangun, yang facilitator pun bangun. College Zakba. Ini college besar. College Christmas. Oh, besar. Saya pernah lupa pusing. Yang Teh Bukit tu Ibu Zain. Oh. Rahim Kajai. Wow. Jangan bangun 2 kali, okey? Ibrahim Yaakob. Dah tutup ke college kita? What happened? Do you all know what happened to Ibrahim Yaakob? Besok tolong bagi tahu dekat TNC. TNC, what happened? Dia orang tak ada telefon, tak ada mobile phone, tak ada email, tak ada internet ke? You better call them now. KTSN. Dari jauh datang. Apa? Tun Ismail, KTI. Ada lagi tak? Ada saya terlupa college mana-mana? Habis. Yang hak di luar, yang Idris Marbawi tak ada undergrad kan? So thank you very much. Please get in touch with Ibrahim Yaakob. Saya tak tahu, takut apa-apa terjadi kat dia orang pula kan? Kita tolong find out. So lah, Ibrahim Yaakob kan jauh dekat. Cakap kat dia orang lepas ni ada makan kan? Jadi kenapa kita adakan program transformasi? Kerana untuk pelajar ini adalah bakal-bakal pemimpin. Dulu kita buat, saya bawa pelajar luar kampus. Saya bawa mereka jumpa dengan pertubuhan NGO supaya melatih mereka untuk bercakap dengan orang akar umbi. Kita duduk di Menara Gading, tapi nak jadi pemimpin kena ada orang yang nak dipimpin. So mesti tahu bagaimana nak memimpin. Jadi kita dah ada facilitator ni dan saya nampak sangat berjaya. Pada mulanya mereka tak tahu nak cakap apa, kena marah dengan pertubuhan wanita. Malulah wanita pelajar universiti kena marah kan? Tapi selepas beberapa kali mereka ikut saya pergi ke setiap negeri, sekarang mereka sudah yakin, tahu isu-isu, boleh berbicara, boleh berhujah, boleh bercerita. Dan sekarang saya mahu semua rakan-rakan mereka di kampus turut mengetahui. Jadi itu adalah tentang isu-isu, soal-soal negara dan kemasyarakatan yang mereka lakukan. Sekarang kita nak bawa pelajar sekalian dari college-college supaya ini menjadi critical mass. Supaya saudara-saudari sekalian akan menjadi pemudah cara pula kepada rakan-rakan di college menjelaskan, memberitahu isu-isu, apa dia peranan kita dan sebagainya, supaya kita bersama-sama sebagai sebuah universiti kebangsaan dan universiti penyelidikan dapat menjulang transformasi negara. Sekarang pasal semua orang duduk dalam circle, saya pun nak berjalanlah sikit. You can stay here.
Saya berjalan, pasal apa? Ada orang duk tunjuk belakang dia dekat saya. So, bukan nak menyanyi tau. Jadi ingat takut performer pula kan. So, you can see anywhere. Tiga penjuru ni ada slide. I'm going to show you some slides. Apa kena ni? Yang ini. Oh, is it something to do with this? Oh, it's me. Okay. Saya nak apa ni? Nanti dulu. Okay. Saya beritahu tentang UKM. UKM, by the way, boleh kita semua kata selamat hari jadi UKM. Semua orang cakap happy birthday UKM. UKM 43 tahun, muda lagi ya. Some of you have the age. Adnan muda lagi. Okay, that's why I want to come down because I can see you all. So, kita adalah sebuah universiti. Saya beritahu supaya you know dalam konteks kita ni beroperasi dalam konteks apa saya kena tunjuk sana lah. Kita semua tahu kita sebuah universiti yang komprehensif. Kita mempunyai 3 kampus besar. Satu kampus di Bangi. Kita tahu ya, besar. 1,100 hektar tu, besar. Ada, itu dia program-program yang ada di kampus ini. Kita ada 2 lagi kampus. I have to tell you because some of you may not know. Your friends are sitting there. Mana dia yang Health Science Campus? Angkat tangan. Ya, dia orang duduk di KTSN. Medical Campus di Ceras, angkat tangan. There they are. Itu your friends. The rest of you duduk di kampus ini selesa-selesa. Tak tahu, kadang dia orang tu kadang kat sana seksa juga. Betul tak? They don't have facilities macam you all ada. Bas pusing kampus, ada hutan, ada monyet, ada anjing liar. Dia orang tak ada. You all ada. Tu bertuahnya duduk di kampus ni, okay? So, itu kampus kita. Tapi, I want to tell you, we also have other campuses. Kalau perubatan ni, dia ada di di Teluk Intan, Tanjung Karang pun kita guna. Apa nama tu yang dekat Semenyih tu? Beranang. Itu diguna oleh fakulti perubatan. Tapi kita ada apa yang dikatakan living labs. Do you know this? Do you know kita ada research station di Pulau Langkawi? Dah biasa pergi some of you ya. Do you know kita ada, alamak apa pasal lah? Saya dekat sangat ke? Do you know kita ada research station di Fraser's Hill? Tak tahu. Kena pergi. Very beautiful place. Jauh juga turun, tapi cantik. Do you know we got research station di Mersing? Budak faculty science ya. Itu dari mana? FSSK. Dah pergi Mersing? Buat apa? Oh, okey. Pergi Pulau Tinggi. Oh, tak sempat. Sorry very much. Siapa bawa? Bagus, bagus. You went to the research station? Kita punya. Tapi itu faculty science punya. Baguslah diguna oleh FSSK. So, orang Melayu di Mersing lain kan? Dia sangat baik. Dia cakap lain. Orang Mersing cakap lain. Tahu tak kita ada kampus di Tasik Chini? Dah pergi? Semua orang kena pergi. Dan kita juga ada permanent forest di kampus Bangi. Kampus Bangi kita ni actually is a living lab. Kita ada vernarium, kita ada herbarium. Dah masuk berjalan-jalan. So
kenallah kampus anda sendiri sebelum pergi merayau di kampus orang lain. Duk pergi merayau kampus orang lain tak? Ada orang student lain suka merayau kampus kita kan? Terpaksa kampus kita cantik. Tapi dia datang pun ada juga kadang niat dia lain-lain juga. Girlfriend kat sini ke. Okey, ini secara menyeluruh kita punya structure. Faham tak yang ini? Ada lembaga pengarah universiti yang terdiri chairmannya Datuk Zawawi. Dan ada ahli lembaga orang luar. Saya seorang saja yang menjadi ahli dan Profesor Datuk Wahab sebagai wakil senat dalam LPU. Yang lainnya wakil kementerian, wakil treasury, wakil kerajaan, wakil swasta, wakil masyarakat, ya. Kemudian lepas itu nanti Sat, jangan jalan cepat sangat. Somebody is doing it for me. Nanti. Kita ada 4 TNC, dah tahu kan, portfolio. Dan lepas itu resource management, human resource, finance tu bendahari kan. Pendaftar, general admin, library, kita ada legal. Kemudian ada pusat-pusat yang ada yang di bawah TNC, ada yang di bawah Vice Chancellor. Kemudian inilah pelaksana fakulti, research institute, SESMED. SESMED semua orang tahu. College kediaman. College kediaman penting. Dia adalah pelaksana dan program-program kita. Bukan tempat tidur. College kediaman tempat tidur ke? Tempat apa? Program. Very good. Tempat program. Dan ada PPU. Dan kita ada satu sekolah permata pintar. Ini is feeder. Ini yang pintar-pintar. Of course all of you also pintar. But that time tak ada sekolah, tak masuk lah. Sekarang dah ada sekolah. Yang pintar tu nanti akan join us, ya. Okey. Ini staff UKM 2247. Masa saya pergi, you see why in English ya, saya baru balik dari Romania. Dia orang nak tahu pasal kita. Jadi saya pun beritahu tentang UKM. Dia orang terkejut. Dia orang punya staff strength lebih kecil pada FST. Itu fakulti. Kita fakulti, dia university, ya. Okey, ini tengok pensyarah muda kita ramai kan, dekat 60%. Lepas tu profesor dan Profesor Madya. So it's a young academic staff, so mestilah bertenaga, betul tak? Sama dengan pelajar-pelajar. Jadi kalau dia slow, pelajar-pelajar semua suruh dia laju sikit. Okey? Nama apa? Farhan dari fakulti mana? Situ kena suruh dia orang cepat jalan. Okey. Betul kata dia. Okay, he agrees with me. You want to know about the students? Okay, students total kita 24,000 lebih. Postgrad kita 47.7%. Tengok tu PhD dan Masters. International ramailah di peringkat postgrad. Undergrad kita 53%. By 2015 akan menjadi 50-50. Kita akan tingkatkan postgrad. Dan international tak ramai, ya, undergrad. Okay, saya tak nak bagi let you all forget, because UKM kita tahu 3 hari dulu, 3 hari, ya. Nanti orang sebelah sini marah pula dah. Okay, I come this side. 3 hari dulu kita 43 tahun. So we were established pada tahun 70. Dan kita ni universiti rakyat tau. Pasal rakyat yang menuntut universiti ini ditubuhkan. Ingat, jangan lupa ini. Because you must not hampakan hasrat rakyat. Especially our university. Kerana mereka lah ada yang bagi RM1, RM2 untuk menubuh universiti ini, ya.
termasuk dengan raja-raja Melayu. So, hasratnya adalah kerana bahasa Melayu, bahasa kebangsaan ya, untuk menjadi bahasa akademik. Tapi pada tahun 2006 kita dijadikan Universiti Penyelidikan dan kita telah membuat transformasi untuk menambah baik penyelidikan, pendidikan dan khidmat kita kepada masyarakat. So, sungguh pun kita jadi RU, kita tak pernah lupa. Kita masih ada obligasi untuk melindungi dan juga memupuk idea of apa dia diri, jati diri, pengetahuan tentang diri kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu culture dan values. Jangan cepat sangat. Dan ini kita translatekan kepada peranan kita dalam masyarakat dan juga untuk menjaga dan memelihara alam sekitar ya. Okey. So sebagai RU, apa dia expectations? Semua tahu tak? RU seronok. Ingat apa? Sebagai RU kita ada tanggungjawab. RU tu Research University. Okay. Kita ditubuhkan untuk memenuhi misi nasional ataupun transformasi negara. Dan kita mesti align ourselves to this national mission. Kita mesti tahu apa dia direction atau arah perjalanan negara kita dan kita mesti sokong. Itu julang ya. Dan kita mesti buat program-program kita untuk mencapai ini. So, apakah strategi kita? Bagaimana kita organize our resources? Dan kita dah capai tak matlamat tu? Kita capai tak? Tahu kita capai tak? Capai. Very confident. Cik Rahim? Cik Rahim jadi student malam ni. Okey. Dia meramaikan. Okay, let's see. National expectation apa? Sejak RMK 9 lagi, ini dah RMK 10 kan? Kita ditubuhkan dalam RMK 9. 2006 bila saya jadi VC, towards the end tu, kita jadi RU. Jadi saya ni jadi Vice Chancellor semasa UKM diberi taraf Research University. Dan saya pun dinilai mengikut pencapaian RU. Dia Vice Chancellor ni buat dah kerja dia. Tapi kita pandukan begini. So, expectationnya apa? Kita diangkat jadi RU kerana kita tahu dalam dunia RU itu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Peranan RU adalah itu. So, itu sebab kita dijadikan RU. Dan itu kita tak ada banyak masa lagi. Less than 10 years, betul tak? 2020 adalah fully developed nation. Ini dalam 1990, masa time tone Dr. Mahathir lagi. Masa tu you all budak kecil je. Belum lahir lagi. Look at that. Belum lahir. Belum lahir dah ada Vision 2020. And then sudah 20 tahun berlalu. Of course a lot of things happen dalam negara kita. Saya tak nak cerita panjang. Tapi dalam 7 tahun ini kita dah mula dalam RM10 dan akan berlangsung dalam RM11. Mujur ada kesinambungannya untuk kita nak pergi ke 2020 pada fully developed nation. Dan untuk melakukan itu, kita telah dengar tentang new economic model. Betul tak? Telah diwujudkan the new economic model
dan National Transformation Program yang dalam 10 tahun ke belakang ini, sekarang tinggal 7 tahun, kita mesti mencapai. Dan ini adalah satu pelarian yang amat laju. We have to run hard, very hard. And it rests on you. Bukan saya. Saya dah buat foundation kan, Vice Chancellor RU. Now, lahir these products, you are the ones who are going to take us to 2020 and beyond. Ini budak-budak naughty yang tak datang ni. Are they on the way here? On the way. Bila dia datang nanti kita bully dia orang. Okay, so can you see how tercungap-cungapnya kita? 7 tahun. And that's a big look. Scientific and progressive society. Itu matlamat kita. Innovative, forward looking. Kita bukan saja consume teknologi, tapi kita lah juga yang mengeluarkan teknologi, menjana teknologi. Itu sebab RU penting. Kita kena buat research, menjana teknologi. Dan kita contribute to scientific and technological progress. Dan juga kita menjadi sebuah negara yang united, liberally, psychologically liberated. We don't think like kita kena dijajah or whatever. Okay? Itu penting. 2020, 7 tahun lagi, you have to do it. Okay. Economic model. Kita semua tahu kan? Economic model tu ada 3 perkara penting. Yang pertama, all of you are supposed to get high income. Tapi bukan high income tu datang duduk atas reba kan. You have to work hard. You have to work hard. Then inclusion. Maknanya semua terlibat. Tak ada siapa yang terpinggir. Wanita ke, lelaki ke, miskin ke, kaya ke, etnik Cina ke, India ke, Sabah ke, Kadazan ke, semua tergolong. Siapa pun tak boleh terpinggir. Okay? So that is another tiang of the new economic model. The other tiang is kelestarian, sustainability. Apa yang kita buat hari ini jangan menjejas masa depan anak-anak kita. Okay, itu is the new economic model. Dan foundation dia adalah inovasi. Dan itu sebab universiti main peranan yang sangat penting untuk mengukuhkan budaya inovasi. Okay, move on. Saya beritahu sikit. Banyak inisiatif dibuat bawah National Transformation Program. Dan pendidikan dan research and innovation memang main peranan yang sangat penting dalam NTP. Jadi kita ada Government Transformation Program. Pernah dengar? Ada 7 NKRA-nya, termasuklah pendidikan. So ada perubahan dari segi government sector, termasuklah cara kita buat pentadbiran dan sebagainya berubah. Sekarang kementerian kita sudah merge. You all know? Bila merge ni, the administrative structure will change. Dan kita semua berharap that when they merge and they make a new structure, we get the autonomy. Senang kita nak berkembang. Kalau kita duduk semua orang duk beritahu buat tu buat ni, susah. No autonomy, banyak birokrasi. So nak berkembang pun masalah. Next, economic transformation program. Tadi saya dah cakap economic model, tapi economic transformation program is driven by private sector. Yang tadi government side. Ini private sector side, dan kita tahu ada 12 key economic areas. One of them is education. Kita tahu education private sector kan, untuk menarik pelajar international
international students. So this is actually to generate revenue for the country, the private sector, ya, economic transformation program. Dan kita teliti ini dan kita align kita punya research according to the economic transformation. Kemudian ada social transformation, rural transformation, urban transformation. Sekarang ni Jok cakap nak buat jalan, ya, di Sabah, di Sarawak. Kita orang semua pergi di Sabah, Sarawak. Memang the community beritahu kita dia orang nak travel naik sungai apa? Sungai Rajang. Sungai apa? Dan berhari-hari dan sampan, tak ada air, angkat sampan, pergi sebelah sana, letak sampanlah air, bersampan lagi. So ada masalah dari segi infrastruktur dan sebagainya. So this is the program now addressing the transformasi di Assalamualaikum. Ini beri tepukan kepada mereka. Yes, your table. Mana slide saya? Dia orang datang prepared dengan dia orang punya uniform sekali. Okay, so transformation termasuklah social safety nets bagi yang pendapatannya rendah, ada yang dalam kesusahan, OKU, ada yang puak-puak yang begini, pihak-pihak begini, ada social safety nets, ya. So ini adalah program inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dari segi social transformation. Juga ada political transformation. Ingat tak? Tu AUKU tu. Kan kita pindah AUKU, pelajar sekarang boleh terlibat dalam politik. Tapi di mana? Luar kampus. Dalam kampus bukan tak boleh, but it must be objektif, bukan partisan. Macam Dr. Fuad kan, dia political geopolitik. Dia orang nak buat forum, nak bersembang, nak bercerita, that view, this view, tak ada masalah. It's the partisan politik tak boleh. Kerana itu memecah belahkan student. Ada pula parti tanduk ke, parti kunci ke, parti ayam, susah kan? Nanti berkunci, berayam dan bertanduk kat kampus, susahlah saya. Because ideology is very difficult, yeah. So that's why kita kata we want you to participate, very healthy, but on campus bukan partisan, bukan ideological, tapi academic, in academic setting, yeah. Please pertahankan itu. Kalau tidak nanti kita not peaceful lah. Sekarang yang pelapis ni bawa keluar pistol dia pula. Betul tak kata saya? Tak betul. Betul. Tadi dia kata tak betul. Dia tak boleh simpan pistol pun. Okey, itu kita punya. Dan lain lah, I just point out to you AUKU saja. Sebenarnya kerajaan telah membuat banyak pindaan. Repeal pun, mansuh undang-undang, ISA, macam-macam. Wujudkan undang-undang yang more friendly, like Peaceful Assembly Act dan sebagainya. Tapi janganlah abuse. Ikut undang-undang. Undang-undang telah dipinda. You want to go and have assembly, ikutlah undang-undang, minta permission. Kita pun buat macam itu sini. Kalau you all nak pergi bercakap kat mana-mana, berilah tahu dulu. Kita bagilah, bukan tak bagi. Dan tapi kena buat cara sopan. Bukan, you must learn also how to like tunjuk apa? Bukan perasaan, tunjuk apa? Tunjuk pendapat. Bawa banner kan. Tapi buat secara sopan, ya. There's a cause, there's a reason. Kita tak marah. Okay, so apa yang dibuat oleh UKM? Itu yang telah so kita buat apa? Saya cakap kan, Dr. Fuad pun tak ada masa nak cakap.
Okey, yang pertamanya kita pegang kepada inovasi. Inovasi ini sangat penting. Jadi sebagai RU, kita mesti membudayakan inovasi, dan inovasi ini kita tak boleh buat sendiri-sendiri kita. Inovasi adalah satu sistem. Maknanya kita duduk dalam satu sistem dikelilingi oleh government, industri, masyarakat, orang bank ke bagi duit, macam-macam lah, private sector. We have to work together with them dan membuat inovasi. Inovasi ini bukanlah invention saja, tak. It's also dalam services kita, processes kita, cara kita mengurus, organisation, business model. Tapi apa yang kita buat tu, dia memberi nilai baru. Dan nilai itu kita boleh lihat dalam wealth creation. Contohnya ada financial value. Produk kita boleh dijual. Business model kita lebih baik. Dan juga memberi social returns. Bukan duit saja. Rakyat pun boleh dapat manfaat daripada inovasi kita. Dan saya akan tunjuk contoh-contoh. Dan kita lakukan ini. Next slide. No, that one. Because I pakai animation. Okay. Pasal kita ada aset dalam universiti. Aset kita yang penting pelajar, para pensyarah. Kita ada teknologi daripada research kita. Kita ada ilmu pengetahuan dan kita boleh transfer kepada masyarakat. Kita boleh transfer teknologi kita, jana keuangan, dan kita boleh menjana pekerjaan pun di universiti, ya. Itu sudah membantu dari segi new economic model. Okay, the second one I want to show you. Pasal you all ni kadang baru-baru ni tak pernah tengok pokok ni. Pokok ni kita tanam sebenarnya, ini harum manis, Mangifera indica. Saya gunakan harum manis ni pasal dia manis lah. Siapa datang dari Perlis, angkat tangan. Dia Perlis. Mana lagi orang Perlis? 2 orang je. Mana Perlis? Dia semua tahu harum manis kan? Harum manis is a very good pokok. Tapi tak tahu pasal apa di Perlis dengan North Kedah saja boleh. Tanah dia bagus macam di Siam. So, kalau kita tengok pokok ni, kita tengok hasil-hasil kita adalah 3 branch tu, nampak tak? Branch kita education, branch kita public good, iaitu bila kita transfer knowledge untuk kebaikan masyarakat, dan wealth creation. IP kita buat joint venture, buat startup company, kita boleh jana keuangan. Pendidikan kita undergraduate, postgraduate program dan sebagainya. Itu adalah output kita. Output ini datang daripada ilmu yang kita jana, ya. Dan ilmu ini sebenarnya datang, and I want to show you. Kalau kita benarkan all the talents dalam UKM, buat ikut suka apa dia orang nak buat individually, kita tak ada impact. Tapi di UKM, kita kumpulkan dia orang ni dalam groups, research groups. Sekarang kita ada 11. I will show you. It is 3 a bit old, ada 8. But now we have 11. So semua dia orang ni macam-macam disiplin dikumpulkan interdisciplinary dan dia duduk terfokus dalam niche-niche ini. Ya, itu sebab kita jadi kuat, ya. Kalau tidak memang tak ada impact UKM. So satu lagi panduan kita adalah apa yang dikatakan oleh Nobel laureate ini. Dia kata, while researchers could be driven by pure curiosity, from the beginning they should be application oriented. Jadi our research, we must think how we going to use this research. Bukan saja nak jana ilmu. Kalau semua orang kata nak jana ilmu aja, habislah kita. Siapa nak apply, ya? So scientists and researchers must prove by the choice of relevant problems
their willingness to not only serve society, but to educate students to become responsible citizens. Setuju tak? He's still alive. I know him, Dr. Richard Ernst, bit old already, but very nice. Dan saya jumpa dia masa saya pergi ke Kyoto hari itu. Dan saya petik lah ni. Dia cakap, saya tulis. Saya sukalah colour dia orang, hitam dengan kuning. Okey. Sekarang mari kita tengok strategi kita. Strategi kita, saya make it simple for you. I think I just no need to show you about the bahasa anymore. Kita tahu kita punya bahasa. Okey, dari segi pendidikan. Kita tahu model lama memang kita produce people untuk apa ya? Untuk the economy yang manufacturing. So these people bachelor degree pun okey lah, masters okey, diploma pun okey. Pergi manufacturing, ambil knowledge, tambah untuk menambah baik manufacturing. But we are no more there. Kita sudah masuk kepada innovation economy. Innovation economy memerlukan kita untuk membuat transformasi, buat invention, new business, new growth. Ni, all of you have to do that. Okay, you have to invent new products. Kalau tidak, tak boleh daya saing. Kalau pen macam tu, angkat sat pen tu. Pen tu sekarang, in the future tak boleh dah macam tu pen. You kena Sky Pen. Okay. Prof Osman buat competition, suruh dia orang ni reka apa-apa produk yang they can come up with. Yang very innovative. Bagi simple, pen. Go and create a new pen. Create new pencil. Create new tu, tempat minum tu. Macam mana kita nak minum? To make some innovations. Dulu kan straw panjang macam ni kan. Lepas tu saya tengok straw bengkok kan. Sekarang nak buat straw macam mana pula? Ni bekas ni nak buat macam mana pula kan? Nak masukkan dalam apa? Mungkin you bring your own fridge. Bawa pergi mana pun. So, this is what we require. So it's not enough, bachelor. It must be bachelor with entrepreneurship. Now, faham tak kenapa saya buat compulsory? Because you have to be entrepreneurial. You have to create your own jobs. Kalau keluar dari sini di UKM, dia ingat nak kerja dengan government ke, dengan kerja dengan orang, you are not a UKM graduate. UKM graduates must go out and say, people don't want to give me job. Okay, I create my own job. Itu hallmark of a UKM student. Betul tak? Alamak, tak mau ke? You all nak kerja dengan orang ke? This table? Can you create your own jobs? Well, insyaAllah. Okay. So, but this is what I want. I want this spirit, this passion to do this. So, don't be tak cukup dengan bachelor. Please go on to masters and PhD. And PhD mesti ada experience dalam entrepreneurship. Because you must be creative. You must know how to make new things, invent new things. You must have a research background. Yeah. So what do? Kita integratekan education with research and commercialization. So this is what we do. Betul tak? Kita make sure your learning is enriched, but some of you don't use the technology that we have. You belajar tentang entrepreneurship. Tapi if you proceed, and I would like a lot of you to proceed. Saya tengok, turun pula dah bila masuk second year. You should take the 6 credits dalam second year, kerana itu melatih you to learn how to market a product. Throughout your life, let me tell you, you always have to pitch and market. Market yourself lah, promote your product lah. Kena. Might as well learn how to do it now, while you are young. So take the 6 credits di tahun 2, where you are given a product, then you go and market it.
You learn how to do business. In the third year, another 6 credits, you form your own company. University lain tak ada buat ni, UKM buat for you. Don't miss the opportunity, students, please. The 2 credit compulsory tu not enough. Itu hanya untuk menyedarkan saja, awareness, ya. So ini sangat penting, so that what we want is you graduate with the ability to grow or to launch companies. Ataupun you don't launch companies, you have the ability to buat inovasi di tempat kerja. Ya, we want you to be the source of innovation. Jadi UKM terkenal sebagai source of innovation. Sorry, I cannot go that side, because remote ni will not work. Okay, nah ini yang saya cakap 11 tadi, our research areas. Can you see? Transformasi luar bandar, education dan peradaban, sustainable regional development seperti Langkawi, Tasik Chini, medical and health technology, visual informatics, biodiversity and biotechnology, advanced material and nanotechnology, climate change, renewable energy, challenges of a nation state. Dan semua disiplin boleh terlibat dalam semua. Jangan ingat finance and business, ya. Jangan ingat renewable energy, nothing to do with FSSK. Is that true? Tadi FSSK kat situ. No, right? FSSK, I'll show you afterwards. You have a lot. Bagaimana orang menerima teknologi contohnya, ya. So from now, try to get to know your friends and learn how to work dalam multidisciplinary team. Tadi tu hanya sifu-sifu kot. Mari kita tengok sifu. Kan profesor-profesor ni kenal tak? Kenal, ya? Ada lagi 4 tak ada atas ni. Dia orang lah yang menjaga niche-niche ni. Dan kita juga membawa teknologi kita ke marketplace. Okay? Kita tahu kita ada patents dari research dan kita bekerjasama dengan pihak swasta. Kita buat startup companies. Itu semua company UKM. Semua dari teknologi kita. Dan when they are ready, we'll let them go out and they can go and thrive outside. Yeah, we are not in the business of running companies. Kita hanya grow them. When they are ready, they will leave us. We sell them out lah. We sell them off, we get back our money, they grow outside. Yeah. So ini adalah company UKM. Nak makan ke? Makan dulu ya. Sekarang nak makan lagi. Okay. So we're not doing this. Kita dah tengok di negara maju, di negeri lain, macam mana dia orang buat. Dan kita tahu it's important, startup. University buat startup because kita ada teknologi. Dan kita tahu job creation is through the startup companies. In fact, kita memang dah create a lot of jobs through the 33 companies yang kita create. Dan kita tengok universiti seperti MIT. You know where is MIT or not? Kat mana? USS kat mana? US tu besar kan? MIT, Massachusetts Institute of Technology. Di mana? Oh, that's a good one. Massachusetts Institute of Technology dekat Massachusetts. Okay. You look at that. You look at the number of companies alumni dia dah set up. And look at the number of employees they employ. And look at the revenue they generate. As big as the 11th largest economy in the world. Itu. Kita pun nak aspire jadi MIT, betul tak? Do you want UKM to be something like MIT? Not very strong, huh? You think we cannot be? La ilaha illallah.
Do you think UKM can be like MIT one day? Only if you all work hard. Bukan saya. Saya bantu, facilitate, do the network. Yang kerja kuat adalah pensyarah dan pelajar. Okay. Itu, we aspire to be like that. Okay. Now, itu pendidikan dan research. Sekarang, the third one is service atau societal engagement. We are also good at this. Kita committed untuk membawa research, pendidikan dan service kita untuk masyarakat. Pembangunan masyarakat, dan a lot of you do this, program-program kemasyarakatan kita. Ya? Dan kita share our expertise untuk pembangunan masyarakat. Dan why we do this? This is important kerana one, we can apply our inventions untuk solve masalah masyarakat. Ya? Solar panel ke, you know, whatever we do in our research, we can help. I'll show you some examples. Dan juga kita boleh jadi the critic and conscience, betul tak, of society. Kerana kita ada academic freedom, but academic freedom based on our research, kita boleh bersuara. Ini betul, ini tak betul, ini betul sikit, ini tak betul banyak, kan? Kita boleh bersuara, tapi bukan niat jahat. Niat kita adalah untuk memperbaiki keadaan, ya. And based on our research, bukan dipengaruhi oleh mana-mana orang. And that's not academic freedom. I always make this clear. Academic freedom is our conscience. Based on our own research, our own findings, kita suarakan. Bukan orang lain punya kita tolong suarakan, ya. That is not academic freedom. So be careful. Be careful, ada macam-macam unsur datang nak mempengaruhi kita. Tapi kalau bukan based on our research, orang lain punya, kita tak usah bersuara lah. We can go and debate, but based on our own findings. Dan kita guna masyarakat sebagai classroom kita. Kerana kita boleh belajar banyak apabila kita di masyarakat. Contohnya etika, nilai, professionalism, tanggungjawab. Kerana bila kita pergi ke masyarakat, kita belajar benda-benda kepercayaan, kebudayaan, tradisi, apa dia betul, apa benar, what is right, what is wrong, values, ya. Dalam kelas kadang tak ada pun ini. But when you go out in the masyarakat, mutual respect, saling hormati, kepelbagaian, we respect. Because out there memang kepelbagaian. Seperti ada dalam universiti kita. Dan jangan lupa happiness, loving, caring. Itu penting, ya. That's why we get you to do masyarakat. Dan itu sebab the living labs ni kita guna juga untuk program kemasyarakatan. Let me give you an example. Kita kenapa kita ada di Langkawi? Dah lebih pada 20 tahun kita buat penyelidikan di Langkawi. Dan kita bantu LADA dan sekarang dia jadi geopark. Tapi dengan adanya geopark, datang turis, ya. Dan turis, as you know, a lot of cabaran bagi penduduk, culture, budaya dia dan sebagainya. So we have to help them with cultural preservation. That's our Langkawi station. Nampak tak tu? Kat atas. So we help with training programs di samping membuat research, buat economic activities dan sebagainya. Sama juga dengan Tasik Chini. Tasik Chini ni lebih pada 15 tahun research. Dan kita tahu dia macam dah nak mati. Kerana banyak pembangunan di keliling tu. Dan tapi research kita dan kita buat advocacy kepada kerajaan. Dan kerajaan peka masukkan Tasik Chini dalam economic Eastern Corridor, ESA. So sekarang dia duduk dalam tu, kita pun dapat manfaat lah, dapat duit, boleh buat station. Dan our activities research kita turn into conservation dan kita revive balik the lake dan juga
budaya orang asli. Dia ni ada banyak tradisi dan sebagainya. We have to revive it. Because they are proud of their tradition. Music dia, kebudayaan dia, you know, we cannot forget. So we have done that. Sekarang Tasik Chini is a UNESCO Biosphere Reserve. Ya. Itu satu penghormatan. Community as a classroom, you all know kan? Pergi buat voluntary activity. Sekarang ada apa? SISPA. Sekarang SISPA buat. Dulu pelapis buat. Sekarang pelapis tak payah buat. SISPA buatlah benda-benda ni kan. Dia pertahanan awam. So kita buat conservation. Contohnya pergi tanam mangrove di Johor. Dan you all, a lot of the student leaders, kita buat program silang budaya. Some of you have taken part. I think Adnan has. You all go and stay with foster homes. Lain budaya, lain agama dan sebagainya. Yeah, you have, right? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Actually, saya pernah menyertai lah program di bawah NCWO, di mana satu program yang silang budaya. Kami masa tu dapat peluang untuk bertinggal dengan saya dan adik saya seorang Chinese dan tinggal dengan Dato' Syarudin masa tu, keluarga Melayu lah. Dan banyak actually kita banyak belajar daripada situ. Okay, budaya dari segi percakapan. Dulu saya tak ada pengalaman pun pergi dekat tidur rumah orang Melayu kan. So first time saya tidur tu saya banyak belajar dari segi communication, dari segi adat, apa yang kita kena boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. So now sekarang ni saya masih ada lagi kontak lagi dengan Dato' Syarudin. Kami dah jadi macam even mereka di majlis dah jadi family angkat dah. Good thing. Yeah. Very good. Saya tahu some of the students yang Islam. Dia pergi, some of them go to Indian families, Chinese families. Not only that, you know, they were given a room, bagi sejadah, tunjuk kiblat kat mana. So not only the students learn, the foster families also adapt to the students. Yeah, they make sure makanannya halal dan sebagainya. So they learn, they teach you how to cook makanan dia. Yeah, so this was a very good program. But still going on, right? Prof. Osman, the students, student leader tahun ni mana? Ngantuk dia orang ni, tak buat. Okay, I'm going to check on that. Osman, please check because this is meant for the student leaders. Yeah. Kalau tidak, so Yashri, mana Yashri? I will give you the number, you contact. Okay. Okay. Now, I want to show you something. Bukan saja kita buat strategi itu, kita juga mengukur to see whether we are progressing alright or not. So kita buat audit, kita buat penilaian. Kita ada fasa tahu untuk transformasi UKM. Sekarang kita dah nak masuk fasa 4. Fasa 1 tu dari dululah. Kemudian fasa 2, fasa 3 when I was here, nak masuk fasa 4 ya. Dan kita ada satu strategi map dan kita guna ini untuk mengukur. Dan kita mengukurnya, I think you cannot see because I also cannot see. But anyway, I know what I wrote there. So kita ada beberapa perkara yang kita ukur dari beberapa perspektif. Ada 4 hasil, tapi perspektifnya dari pelanggan atau customer, internal proses kita efisien atau tidak, teaching and learning, research dan community and industry partnership, dan sustainability daripada resources kita, dari segi governance kita, management kita, human resource kita, duit kita, cukup tak untuk sustainability. So kita monitor pakai strategi map dan strategi map ini mengukur 4 objektif ini. Yang pertama, kita mempunyai outstanding reputation untuk benjana academic value bagi bahasa Melayu. Kita tak pernah lupa ya, itu misi kita. Then competent graduates ni all of you. When you graduate bukan saja competent tapi ada global outlook. You tahu tak we have 100 Mexican students now on our campus? Do you know? Yang duduk Datuk On tahulah kan. They're staying there. Where else are they staying? Burhan.
So Borhan dengan Datuk On, tahulah, boleh cakap Spanish lah. Hola. Si kot. There you are. Should have brought some of them here. Oh, tak ada, dia orang dah pergi Langkawi. And then in research, we must be the leader in generating knowledge, innovation dan technology, transfer dan effective delivery. So ini objectives kita dan kita ada strategi map. Saya nak bagi sikit just what we have achieved. So baru ni kita ada RU audit. So saya petik je lah dari situ. Okay. So ada beberapa perkara. Contohnya kalau kita tengok dari segi researchers kita, principal investigator dia tu sudah mencapai tahap lebih pada benchmark. Kita sudah melepasi. Masa kita buat niche-niche tu, jadi senanglah dia orang ada impact untuk minta grants. International collaboration pun sudah tinggi. Nampak tengok 2013 publications kita makin meningkat, especially the Quartile 1 punya journals. Ini kita punya research area. Tengok bagaimana dia mengembang daripada 2009, 2011 the latest. We don't have 2012, actually we should get the next bubble. Tapi see how our bubbles grow. Itu the area-area yang distinctive bagi UKM. Contohnya mathematics dan sebagainya. You can see this and how it is spreading out. Bila dia mai ke tengah, maknanya dia interdisciplinary. Okay, go very fast. Semuanya very good. Citation, impact factor meningkat. UKM dapat grant meningkat. Industry grant, in fact we are getting a lot of industry grant. Then PhD makin meningkat. Then postdoctoral pun sungguh pun just below the benchmark, is increasing. Then kita menjana kekayaan through our companies. Ini dia forecast, bukan kita buat, ini an agency outside, third party buat forecast ini bagi UKM. Dan consultancy, researchers kita sangat-sangat diburu untuk membuat consultancy. Networking kita memang kita national university with international reach. Okay, labs kita makin ada accreditation, very important for RU. Jalan. Okay, so masa depan saya rasa tadi saya tanya kan, boleh jadi MIT tak? I think we can, if all of us work very hard. Why? Because dah 2 kali kita di audit RU, kekal status kita, dan kita tahu kita sedang mencapai dalam strategi map, indicators kita, dan kita tahu outside yang buat ranking pun, this is World University Ranking, do you all know? Dalam QS, position kita dalam dunia 261. Clap your hands lah. Do you know how many universities there are in the world? Lebih pada 20,000. Kita 261, okey lah kan? Lebih pada okey. Tapi bila kita lihat, kita adalah university below 50 years. Kita tak salah lawan dengan yang beratus-ratus tahun seperti Oxford, Cambridge. When you take out all those below 50 years in the world, look at our position, 31. Dalam QS Asian Ranking, kita position 58 dalam Asia, seluruh Asia. Dan I'll show this one. Ini, the next one I'm showing you is Times Higher Education. Yang baru dibuat bagi universiti bawah 50 tahun, hanya UKM tersenarai di ranking kita 98. Dan baru-baru ini Times Higher Education buat lagi bagi Asia, top Asian universities,
We are the only university yang tersenarai. Position kita 87. So, saya punya conclusion, memang kita ada masa hadapan yang cerah. So dalam RU program kita sekarang bagi tahun ini dan ke hadapan, kita buat teruskan program yang ada, tapi kita introduce 2 new programs. The new one, kita ikut the National Transformation Program, kita tambah like NKEA saya tunjuk tadi, Rural Transformation, Finance, Peradaban dan Education, dan Security dan Politics. Ya, kita tambah 4 lagi. Then we also have another new program for the Frontier Research dan Nobel Laureate. Dan ini saya tunjuk. Ini bila kita ikut NKEA, kita boleh fast track economic transformation. Ini kita sejajar dengan national transformation. This is our job. Ini 4-nya ya. Dan sekarang kita dah ada Yunus, who is our Nobel Laureate. Dia fokus kepada social business. Dan another one is coming, Sir Richard Roberts, dapat Nobel Prize dalam Physiology, dan dia akan bantu kita dari segi molecular biology. Yeah. So this is our program, dan kita telah mula dengan program yang researchers, students, pemata pintar, they work together with the Nobel laureates dari New York, because we have signed agreement dengan New York Academy of Science untuk menjalankan program. We have started the program, dan this summer some of them are going to New York untuk ikuti lab Nobel laureate. Dan end of the year we will do another program again dengan Nobel laureate. So you all try to get into the program. Tapi kena very good, ya. Work hard so that you can get into the program laureate. Hanya UKM ada ini, you know. So we will move forward. I want all of you to keep on building a vibrant academic culture. Must be academic. Jangan politik lah, itulah, pening saya yang pening kepala. You all tak ke mana-mana nanti. Make sure everything is academic. Because we are academic institution, but kita peka masyarakat, kita peka dengan education, dengan research. InsyaAllah UKM kemercu kegemilangan bersama transformasi negara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sharifah Hapsah Syed Shahabuddin, Chancellor UKM yang baru memberi ucapan yang saya rasa amat memberangsangkan kepada kita. Yang bahagia juga Timbalan Chancellor, Hai Awak Pelajar yang berucap juga tadi, yang memberi semangat kepada kita untuk memastikan aktiviti yang kita jalankan lancar dan ke arah kegemilangan. Dan juga kepada pengetua-pengetua kolej, rakan-rakan dan juga pelajar-pelajar, versi-versi yang saya hormati sekian. Jadi hari ini saya hanya untuk melihat, memaparkan kepada saudari tentang persepsi pelajar-pelajar UKM terhadap dua saja kita fokus kepada malam ini, iaitu terhadap pengurusan universiti dan juga pengurusan kolej di UKM ini. Jadi kita nak melihat apakah yang telah diharapkan ataupun telah diceritakan atau telah diberikan tanggapan kepada pengurusan peringkat universiti dan juga peringkat kolej. Dan akhirnya kita mengharapkan bengkel pada hari ini kita mengesurkan beberapa cadangan ataupun penambahbaikan untuk memastikan UKM ini sebagai kampus yang selesa, seperti yang kita harapkan tadi, yang diberi oleh Tan Sri tadi,
macam mana kita nak menggarap ya harapan yang dilontarkan oleh Tan Sri tadi, kalau ya persekitaran tempat kita duduk ya, tempat saudari belajar, dan macam mana facilities atau kemudahan diberi oleh UKM ini tidak saudari rasa selesa untuk meneruskan proses pembelajaran yang ke arah kecemerlangan, yang ke arah yang kita harapkan ya, ataupun Tan Sri harapkan tadi. Jadi saya hanya nak melihat, nak memaparkan kepada saudari tentang hasil kajian kita ya. Saya rasa dulu kita sudah bentangkan kepada pengetua dan juga kepada Tan Sri ya. Kita hanya menyentuh dua perkara saja. Saya terus kepada kajian ini ya. Okey, terus jadi apa yang kita buat pada awal tahun ini ya, kita nak melihat ya persepsi masyarakat kampus, studentnya ya, terhadap pengurusan universiti, kemudahan dan juga apa yang dibekalkan perkhidmatan di kolej-kolej. Jadi kita tanya pada mereka bahawa inilah yang kita nak paparkan pada hari ini, dan akhirnya saudari, mungkin di kalangan saudari telah menjawabnya, tetapi tidak mengapa, hanya kita nak memaparkan supaya apakah hasil pada perbincangan kita nanti, kita akan mendapat satu feedback yang baik untuk menambah baik ya tahap-tahap yang perkhidmatan diberi oleh universiti dan juga kolej. Teruskan. Jadi saya rasa kita teruskan ini tidak apa ini kita punya responden ialah 4,055 orang ya, daripada pelbagai lelaki, perempuan dan juga etnik ya. Okey, kemudian teruskan, saya rasa ini ikut fakulti, kita juga akan memokuskan kepada negara asal ya, fakulti. Okey, kita skip ini ya. Jadi kolej kediaman kita pergi ya, semua kolej kediaman kita pergi, dan daripada situ kita mendapat macam-macam ya responden ataupun jawapan yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar yang tinggal di kolej itu. Ini responden. Saya rasa mungkin saudari tidak perlu lihat ni, hanya kita nak tengok apakah keputusan ya kajian ini. Okey, hasil kajian. Kalau kita melihat kepada pengurusan universiti ya. Jadi mula-mula macam kata Tan Sri tadi, kita nak melihat ke macam mana kebanggaan saudari apabila masuk ke UKM ya. Jadi kita melihat bahawa majoriti daripada pelajar yang masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia ini, dia berbangga sebagai pelajar universiti. Ya? Kita lihat di situ. Jadi walau bagaimanapun kita lihat segelintir, ya, beberapa persen saja, saya rasa yang lebih kurang 3%, 4% ya, yang tidak berbangga. Jadi inilah kita nak lihat pada malam ini ya, mengapa mereka tak bangga dalam satu diskusi ya. Kita yang saudari akan hadapi pada beberapa minit lagi, nak melihat mengapa ya, dan apakah cadangan saudari untuk memastikan ya semua masyarakat kampus yang berada di UKM ini merasa dia patriotik kepada UKM dan bangga kepada UKM ya. Okey, seterusnya ini status kemudahan yang terdapat di universiti. Majoriti daripada pelajar ya mengatakan kemudahan yang dibekalkan oleh universiti ini cukup main baik. Ya, tetapi masih perlu penambahbaikan. Inilah yang kita hendaki ya pada saudari pada malam ini, untuk memastikan apa yang perlu lagi kita buat ya, universiti buat ya, untuk memastikan proses pembelajaran saudari ini berjalan dengan baik dan dengan harapan ya apa yang diceritakan oleh UKM itu kita capai. Okey, seterusnya pengurusan universiti kita lihat mengikut etnik ya, orang Cina, orang Melayu, pelajar Cina, pelajar Melayu dan pelajar India, kebanyakan juga mereka majoriti mengatakan ya semuanya baik ya. Kalau kita lihat situ, yang paling tinggi ialah 83% ya, 84% mengatakan pengurusan universiti dijalankan dengan baik. Saya rasa kita perlu bagi tepukan ya daripada Tan Sri ya.
kerana pucuk pimpinan tu penting ya. Maknanya kita lihat daripada kajian kita bahawa respon daripada pelajar-pelajar mengatakan pengurusan peringkat atasan ini tidak bermasalah, tapi kita perlukan ya penambahbaikan daripada saudari apa yang kita perlukan ya pada malam ini. Seterusnya kalau mengikut negeri asal pun macam itu ya. Kita lihat lebih kurang 80 lebih ke atas ya, 87 ya, mengatakan bahawa saudari yang berasal daripada negeri-negeri yang berbeza ya daripada Malaysia ini mengatakan juga ya pengurusan UC ini dijalankan mengikut negeri asal ni juga baik ya. Hanya kita dapat beberapa negeri lah ya, biasa daripada Kelantan sikit kurang ya. Mungkin mereka melihat perspektif yang berbeza ya, tapi keseluruhannya kita mengatakan bahawa pengurusan peringkat UC ini mengikut persepsi daripada negeri asal saudari juga meningkat ya. Tidak masalah. Okey, seterusnya kita lihat fakulti pun macam itu ya. Mengatakan bahawa pengurusan yang dijalankan oleh UC ini baik ya. Seterusnya kemudian kita lihat juga ya, kita cross tabkan dengan kolej kediaman ya, dan kita juga mendapati bahawa pengurusan UC dijalankan dengan baik ya daripada pandangan saudari dari kolej-kolej yang ada pada malam ini ya. Jadi saudari pada malam ini juga akan cuba menyumbangkan lagi apakah pandangan-pandangan untuk memastikan pengurusan itu lebih mantap, lebih baik ya. Okey, seterusnya yang kedua ialah hasil kajian yang kita buat kolej kediaman ya. Tadi pengurusan ini kolej kediaman. Jadi tahap kemudahan yang terdapat di kolej kediaman majoritinya mengatakan baik ya. Hanya saya rasa lebih kurang 5.69% saja mengatakan tidak baik. Jadi di sinilah ya kita nakkan saudari memberikan pandangan, memberikan satu analisis mengapa ya sebahagian pada yang daripada kajian ini mengatakan tidak baik ya. Itu yang kita nak lihat. Kemudian seterusnya pengurusan kolej dijalankan dengan baik mengikut etnik juga kita lihat ya. Pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India dan Bumi Putra Sarawak juga melihat bahawa pengurusan pihak kolej ya amat baik. Kemudian seterusnya pengurusan kolej dijalankan dengan baik. Kita lihat mengikut negeri asal saudari berada. Mana daripada negeri yang saudari datang duduk di kampus-kampus masing-masing juga melihat bahawa semuanya mengatakan apa yang dijalankan, pengurusan yang dijalankan dalam kampus itu baik ya dalam kolej. Okey, seterusnya pengurusan kolej jalankan dengan baik juga kita lihat mengikut cross check pada fakulti juga kita dapat kesimpulannya semua baik ya sampai 95 ya. Sampai 78 dan hanya kita lihat fakulti undang-undang saja mengatakan kolej yang pengurusan di kolej ni tidak berapa baik. Jadi inilah kita nak lihat nanti ya persoalan-soalan yang kita nak timbulkan dalam diskusi kita hari ini ya. Kemudian seterusnya tahap pengajian ya, tahun pengajian juga kita lihat bahawa tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 juga mengatakan bahawa pengurusan UC dijalankan dengan baik mengikut tahun pengajian tadi. Seterusnya pengurusan kolej juga kita lihat baik kalau kita cross step dengan tahun pengajian ya sama saja kita lihat, tapi biasalah bila tahun 4 ini persepsi mereka berbeza, berkurangan sikit ya. Kemudian yang seterusnya ialah pengurusan kolej dijalankan dengan baik mengikut kolej kediaman ya. Jadi mereka juga melihat bahawa kolej-kolej kediaman itu kita lihat ya peratusan juga mencapai sampai 80 ya dan kurangnya sampai 72 macam itu ya. Tapi keseluruhannya pandangan atau pandangan saudari maknanya pengurusan yang dilakukan oleh kolej itu baik ya. Okey, seterusnya pengurusan pihak kolej. Jadi keseluruhan kesimpulannya di sini kita lihat bahawa pengurusan pihak kolej dan universiti
dijalankan dengan baik. Kita lihat di situ ya, 80 mengatakan universiti itu baik ya, kemudian 75% mengatakan pengurusan peringkat kolej dan kemudahan peringkat kolej itu baik. Jadi ini kesimpulan yang kita lihat ya dalam kajian kita, bahawa kedua-dua pengurusan peringkat atasan dan juga peringkat kolej kita dapati hasil pada kajian itu mengatakan amat baik ya, 81 hingga pengurusan universiti 81 dan kolejnya 75 ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak baik, 26 hingga 20 dan 17%. Jadi inilah kita nak melihat pada perbincangan kita mengapa ya dan cadangan kita untuk membaginya. Okey, kesimpulannya Tan Sri ya. Kesimpulan majoriti mahasiswa ya bermahasiswi ataupun kita panggil pelajar ya, kumpulan pelajar berpuas hati terhadap pihak pengurusan universiti UKM dan juga pengurusan kolej-kolej. Ini dalam kajian kita keputusannya. Sehubungan itu, pandangan dan cadangan anda amat diperlukan pada malam ini ya, untuk menambah baik perkhidmatan dan pengurusan universiti dan kolej bagi memastikan suasana yang selesa untuk pembelajaran dan kegiatan sosial. Jadi inilah yang hasil kajian kita, bahawa kedua komponen ini, iaitu pengurusan pihak universiti dan kediaman dan juga perkhidmatan diberikan oleh universiti dan juga kediaman, kita lihat tidak masalah ya, kerana semuanya menyatakan amat baik. Tetapi kita perlu ya, sebagai Tan Sri kata tadi, kita perlu pergi ke hadapan apa yang perlu dibagi oleh universiti lagi dan apa yang perlu diberi oleh kolej-kolej ni untuk memastikan ya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, selesa, dan akhirnya kita melihat tadi apa yang telah dibentangkan oleh Tan Sri tadi ya, macam mana kita nak menggarap ya, nak memanfaatkan cita rasa ataupun cita-cita yang digarap dan akan digarap oleh pihak universiti. Jadi sama-samalah kita berbincang pada ini ya, melalui fesi-fesi ini. Seperti kata Timbalan Chancellor tadi, kita boleh beri pandangan apa nak beri pandangan, bagilah pandangan apa ya, negatif, positif, itu tak masalah ya. Yang pentingnya pada malam ini kita dapat satu kesimpulan bahawa kita boleh menyumbang penambahbaikan ya, perkhidmatan universiti dan juga kolej. Jadi oleh itu Tan Sri dan Timbalan Chancellor, saya mengucapkan terima kasih pada saudara yang sudi mendengar ya hasil kajian kita, dan harap gunakanlah ya hasil kajian ini sebagai panduan kita membincang pada ini. Saya rasa banyak perkara-perkara yang kita bincang pada ini ya akan dikenali oleh fesi-fesi, dan kita harap saudari memberikan cadangan atau pandangan yang setulus mungkin ya, memang tuluslah ya. Apa juga pandangan itu kita akan rekodkan, kita akan kumpulkan, kita catatkan dan kita laporkan kepada Tan Sri ya, dan juga Timbalan Chancellor pelajar untuk memastikan ya proses pembelajaran kita dan universiti kita ni cemerlang dan sentiasa ramai pelajar-pelajar ingin datang kerana keselesaan pengurusan dan juga perkhidmatan yang diberi oleh masyarakat kolej. Sekian Tan Sri dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, beserta Yang Berusaha Profesor Insinyur Datuk Dr. Othman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tetamu VVIP atas kesudian menghadiri majlis pada malam berbahagia ini. Majlis dengan ini mempersilakan Naib Chancellor beserta tetamu VVIP bagi menikmati jamuan ringan yang telah disediakan di Merak Kayangan. Hadirin, dengan itu mohon berdiri.